Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang berbahagia Tan Sri Pengurus Tetap, yang berhormat Datuk Seri Presiden, yang berhormat Datuk Seri Timbalan Presiden, yang amat berhormat Nek-Nek Presiden, Ketua Pergerakan Wanita, Ketua Pergerakan Pemuda dan Ketua Pergerakan Puteri, Ahli Majlis Kerja Tertinggi, tidak dilupakan Perdana Bahagia Datuk Musa, Pengurusi Perhubungan UMNO Negeri Pulau Pinang. Terima kasih juga kepada Perdana Menteri dan juga Presiden Parti yang telah melantik seorang menteri dari Pulau Pinang, Datuk Seri Rizal Marakan Nana Marakan. Inilah tempatnya UMNO Pulau Pinang boleh bergantung untuk meneruskan perjuangan parti ini. Terima kasih Datuk Seri. Saya Muhammad Noor bin Ahmad, mewakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Pulau Pinang, Ketua UMNO Bahagian Batu Kawan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan izin dan limpah rahmat-Nya. Pada hari ini kita dapat meneruskan Perhimpunan Agung UMNO ini. Pertamanya, saya mewakili seluruh anggota UMNO Negeri Pulau Pinang bersyukur kepada Allah SWT kerana di saat kita berhadapan berbagai ujian politik dan selepas PRU yang ke-14 dan ditambah pula dengan COVID-19, tapi kita masih dapat melaksanakan dan menjalankan tanggungjawab kepada parti UMNO ini. Tuan-tuan dan puan para perwakilan sekalian, kita lihat selepas PRU yang ke-14 setelah kita kalah, kadang-kadang kita lihat ada ahli UMNO, rakan-rakan kita meninggalkan kita. Kita lihat di bahagian-bahagian pun, semenjak saya menjadi ahli UMNO ini, memegang jawatan dalam parti, tidak pernah menang tanpa bertanding. Tapi apabila kalah PRU 14, dia lari habis. Ketua bahagian pun tak payah bertanding. Jadi saya harap kepada Presiden Parti, kita kena melihat dan mengawasi mereka-mereka yang meninggal kita ini, kita berhati-hati untuk menerima mereka ini kembali. Serangan datang dari berbagai arah. Kita diserang bertubi-tubi dari berbagai. Ada kalanya serangan UMNO ini berpecah. Alhamdulillah, berkat kekuatan perpaduan di kalangan ahli serta kebijaksanaan sah pemimpin yang dipimpin oleh Datuk Seri Presiden dan Timbalan Presiden serta ahli Majlis Kerja Tertinggi, mampu kita menghurai kekusutan yang timbul. Pulau Pinang ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada wanita, pergerakan pemuda dan pergerakan puteri dan seluruh jentera UMNO bersama-sama jentera Barisan Nasional yang bekerja keras sehingga kita berjaya memenangi PRN Melaka dan Johor. Bukan kita menongkat ke langit, tetapi kemenangan ini membuktikan perjuangan kita di bawah selama ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menggunakan setiap inci kepercayaan rakyat ini untuk kita kembalikan semula kepada rakyat dalam bentuk hasil kerja. Sidang perwakilan sekalian, peluang dan ruang yang diberikan kepada saya pada hari ini akan saya gunakan untuk membawa suara UMNO Negeri Pulau Pinang
dalam kita secara bersama-sama menurut nilai kelangsungan perjuangan. Sebelum itu izinkan saya memetik kata-kata almarhum Tengku Abdul Rahman di dalam akhbar Berita Harian bertarikh 6 Ogos 2009. Kumpulkan segala tenaga dan usaha bagi membina perasaan muhibah di kalangan rakyat untuk selama-lamanya bagi menjamin peristiwa pahit tidak berulang. Kemenangan, kekuatan dan kepercayaan rakyat kepada UMNO dan Barisan Nasional adalah berteras kepada muhibah dari dulu hinggalah kita tewas dalam PRU yang ke-14. Kita tetap bangun tanpa ada perasaan gusar untuk meneruskan agenda penyatuan di kalangan rakyat dan juga dalam bangsa Melayu yang berteraskan agama. Penyatuan. Namun kita merasa kecewa dengan apa yang telah berlaku sekarang. Saya tidak berniat dan berminat untuk mengulas tentang senario hubungan muafakat nasional. UMNO akan tetap terus melangkah membawa harapan ahli parti dan juga menerus mandat yang ingin disampaikan kepada rakyat. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berusaha menyatukan ummah untuk menerjah halangan motivasi perjuangan. Sidang perwakilan sekalian, bak kata peribahasa Melayu, sakit sama mengaduh, luka sama menyiuk. Apakah maksudnya sidang perwakilan sekalian? Maksudnya ialah sama-sama kita ikut bertanggungjawab. Susah senang dirasai bersama. Inilah UMNO yang setia. Kita tidak berganjak maupun meninggalkan parti di kala senang, di kala susah. Badai yang melanda, kita tetap bersatu hati. Biarlah ada di antara kita yang melompat serta hilang pedoman dan melontar kejian kepada parti yang memberi mereka kesenangan. Namun saya yakin seluruh ahli parti terus dia memperjuangkan nasib agama bangsa. Biar bertongkat paruh, namun perjuangan tidak akan kita sia-siakan. Susah kenang kita rasai bersama. Bukan seperti mereka yang sewaktu senang bersama UMNO dan apabila kalah terus melompat mengeji parti. Mari kita sama-sama beri tepukan kepada seluruh ahli parti yang berada di seluruh runcuk rantau kerana kesetiaan mereka tidak berbelah bagi. Sidang perwakilan sekalian, sejak UMNO ditubuhkan pada tahun 1946, perjuangan UMNO tetap sama untuk membela rakyat. Justru UMNO sangat prihatin dengan realiti kehidupan rakyat selepas negara berhadapan dengan pandemik COVID. Kita berjuang untuk air citra. Kita berjuang dan mengutarakan pendapat agar kerajaan yang ada mendahului rakyat dan kita mahu kemampuan negara untuk membantu mengurangkan beban rakyat. Bukan hanya tahu memberi alasan yang pelbagai, perjuangan UMNO ini selari dengan peribahasa Melayu sama lebur, sama binasa, iaitu sama-sama menanggung segala kepayahan. Denyut nadi rakyat kita bawakan ke parlimen walaupun suara kita kadang-kala diperlekehkan oleh mereka yang pernah berada bersama-sama kita sebelum ini. Realitinya, UMNO perlu berpegang kepada prinsip serumpun bak serai, sesusun bak sirih, iaitu amalan hidup saling muafakat dan tidak berpecah belah. Ujian telah pun kita lalui selepas kita tewas pada PRU yang ke-14. Teruskan amalan perpaduan di kalangan ahli kita sebelum kita membawa obor perpaduan kepada orang lain. Apabila kita bersatu, maka setiap pekerjaan yang kita lakukan
pasti akan berjaya. Sidang perwakilan sekalian, sememangnya kegagalan mengekalkan kuasa memberi pengajaran yang amat berharga bukan sahaja kepada anggota parti tetapi juga kepada bangsa Melayu dan masyarakat Malaysia. Sepanjang 22 bulan pentadbiran PH, pelbagai perkara yang pernah kita ramalkan dahulu telah berlaku sehingga agama Islam dipersenda, bangsa Melayu diperkecil dan dipandang rendah selain wujud tindakan secara halus untuk mengusik hak kaum Melayu dan golongan bumi putera. Sidang perwakilan sekalian, saya membangkitkan elemen perkataan menyatukan ummah. Tidak dapat dinafikan bahawa UMNO sejak dari dulu membentuk satu usaha secara berfokus dalam menyatukan ummah walaupun ada yang menyindir kita sebagai tidak Islamik dan tidak tahu hal ehwal agama. Namun perlu disedari sejak dari UMNO ditubuhkan dari tahun sehingga 46 sehingga kini sehingga kita mencapai kemerdekaan 31 Ogos 1957. Perjuangan UMNO itu telah berjaya menyatu padukan orang Melayu dan bangsa di Malaysia. Dengan semangat harmoni kita bergabung dengan MCA dan MIC dan parti-parti komponen Barisan Nasional yang membawa ubur keamanan dan kesejahteraan. Dengan semangat penyatuan ummah, kita bentuk pelbagai dasar dalam negara sehingga kita berjaya menjadi sebuah negara maju. Usaha ini jelas terbantut seketika selepas pilihan raya BN kalah pada pilihan yang ke-14. Kerajaan PH hanya tahu mencari kelemahan dan membawa pemimpin UMNO ke mahkamah. Persepsi tidak sihat direka agar rakyat nampak UMNO BN ini korup, teruk dan sebagainya. Mereka PH ketika memegang tampuk kuasa, boleh dikatakan setiap hari ada sidang media. Semua menteri nak bercakap, semua menteri nak bercerita persepsi bahawa kerajaan BN dulu menyalahgunakan kuasa dan sebagainya. Mereka bukan tahu fikir menerus kemajuan dalam negara. Fikir mereka seperti fikir cara budak-budak. Dendam, kesumat, niat jahat dan hati gelap mereka tidak henti berzikir yang UMNO BN ini teruk. Namun Allah menentukan segalanya. Allah SWT membolak balik hati mereka sehingga mereka berpecah belah dan hilang fokus. Kita boleh senaraikan lebih banyak lagi pembohongan mereka. Rakyat di Melaka dan Johor telah buktikan PH ini sebuah rangkaian parti yang penipu dan hanya berretorik. Sidang perwakilan sekalian, selepas UMNO BN kalah, kita berhadapan dengan pelbagai ujian silih berganti. Kita perlu berhadapan dengan tomahan si penguasa ketika itu ada di kalangan ahli Parlimen UMNO BN yang melompat ke parti lain. Datuk Seri Presiden ketika itu terus-menerus diserang dari luar dan dalam. Musuh dalam selimut ibarat pepejat yang telah masuk ke telinga. Aduh, memang sakit dan gelisah dibuatnya. Inilah yang saya terangkan dalam gabungan perkataan menerjah halangan. Dengan izin Allah jua, kita berjaya menerjah setiap halangan yang mahukan UMNO lemah. UMNO ditawarkan untuk dibubar oleh pemimpin si penguasa ketika itu. Pemimpin UMNO seorang demi seorang dikaitkan dengan pelbagai tomahan dan dihadap ke mahkamah. Alhamdulillah, berkat doa ahli-ahli parti yang setia dan rakyat yang melihat UMNO diinaya, maka kita berjaya keluar
dari ujian yang mampu menghalang kebangkitan semula UMNO dan BN. Seluruh ahli parti dari cawangan tetap berhujah di lapangan mempertahankan UMNO. Ada yang berani secara terbuka mempertaruhkan nasib diri di media sosial demi mempertahankan UMNO dan Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, para perwakilan yang saya hormati sekalian, selepas PRU Pulau Pinang, selepas PRU yang ke-14, setelah kita tewas di dalam pilihan raya, satu sejarah tercatat di Pulau Pinang, di mana sebelum ini pengurusi perhubungan tidak pernah memegang pengurusi Barisan Nasional Negeri Pulau Pinang. Jadi terima kasih kepada Presiden yang telah melantik pengurusi perhubungan UMNO Negeri Pulau Pinang sebagai pengurusi Barisan Nasional supaya pengurusi ini terus dikekalkan bagi membolehkan UMNO Pulau Pinang menentukan kerusi-kerusi yang untuk ditandingkan di negeri Pulau Pinang. Begitu juga selepas PRU ke-14, kekalahan kita dalam pilihan raya menyebabkan parti gerakan tinggalkan kita. Jadi inilah masanya dan ketikanya apabila PRU yang ke-11 nanti, saya yakin dan percaya sudah tentu pengurusi Barisan Nasional Pulau Pinang boleh menentukan selain daripada 15 kerusi yang ada kepada UMNO, sudah pasti pengurusi Barisan Nasional akan melihat mana-mana kerusi yang boleh kita ambil untuk menentukan supaya kita boleh menawan kembali Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan-puan, para wakilan sekalian, di Pulau Pinang ini kalau kita lihat pada hari ini kita diperintah oleh DAP. 2 penggal sudah kita perintah. Sampai kita hari ini belum boleh kita mengambil lagi. Sebab itu UMNO Pulau Pinang di bawah pimpinan Datuk Musa mengambil pendekatan untuk mengadakan DUN tumpuan. Bukan kita melaksanakan DUN tumpuan ini bermakna parlimen tidak penting. Kerana kita mahu 15 kerusi yang diperuntukkan kepada UMNO ini untuk kita mencapai kemenangan, untuk kita menidakkan DAP kalau dia menang pun dia tidak ada 2/3 di dalam Dewan Undangan Negeri. Kalau tidak dia melaku bermacam-macam untuk melenyapkan orang Melayu di Pulau Pinang ini. Inilah matlamat UMNO Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan-puan, para perwakilan sekalian, kita melihat pada hari ini apa yang terjadi di Pulau Pinang. Tetapi insya-Allah saya yakin dan percaya kita ada Datuk Pengurusi Perhubungan, kita ada seorang menteri di Pulau Pinang. Walaupun kita lihat kulit mereka hitam, tapi hati mereka putih untuk membantu membela nasib orang Melayu dan UMNO dan Barisan Nasional di Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan-puan, para perwakilan sekalian, mungkin di negeri lain tidak merasakan apa yang kita rasakan di Pulau Pinang. Walaupun di Pulau Pinang kita ada Timbalan Ketua Menterinya Melayu, kita ada Datuk Bandarnya Melayu, kita ada pegawai daerahnya Melayu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, para perwakilan sekalian, kuasa mereka tidak ada. Kalau kita lihat di Pulau Pinang, pegawai daerah sendiri tidak boleh membuat keputusan untuk tanah kerajaan. Dia kena menyembah yang berhormat untuk membuat keputusan. Bayangkan kalau yang berhormat itu parti DAP seperti di Pulau Pinang sudah menentu dia menolak permohonan orang Melayu. Kita minta di negeri lain supaya kita dijauhkan untuk DAP menawan negeri masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, para perwakilan, insya-Allah pada PRU yang ke-15 ini, UMNO Negeri Pulau Pinang akan berusaha sebaik mungkin untuk memenangi 15 kerusi yang dipertanggungjawabkan kepada UMNO dan akan melihat
kerusi yang majoriti di Pulau Pinang mempunyai majoriti yang boleh meletakkan calon UMNO supaya mencapai kemenangan. Tuan-tuan dan puan-puan, para perwakilan Datuk Seri Presiden, UMNO Pulau Pinang mengikuti ucapan Datuk Seri Presiden. Dan UMNO Pulau Pinang berpendapat supaya kita mahukan pilihan raya didahulukan daripada pemilihan parti. Kerana kita melihat pilihan parti kadang-kadang perancangan dia lebih hebat untuk menentukan kemenangan daripada pilihan raya. Kadang-kadang kita melihat, bagi saya kita melihat UMNO begitu aktif dalam 3 peringkat. Pertama, pemilihan dalam cawangan, yang kedua pemilihan bahagian, yang ketiga pemilihan MKT. Kalau kita lihat berbagai-bagai strategi disusun untuk kita mendapat jawatan dalam parti. Jadi kita berharap supaya kita lebih mengutamakan kekuatan parti untuk menghadapi pilihan raya supaya kita ada memenangi pilihan raya untuk menguasai dan mentadbir kembali negara kita ini. Jadi UMNO Pulau Pinang menyokong untuk didahulukan pilihan raya ke-15 ini. Selepas kita mencapai kemenangan 2/3, barulah kita melaksanakan pemilihan parti. Pada ketika itu, walaupun kita berpecah, tetapi kuasa telah berada di tangan UMNO. Inilah yang kita harapkan, sama-samalah kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menyelamatkan parti kita ini, supaya kita boleh meneruskan perjuangan kita untuk membela nasib agama, bangsa dan negara. Kita tidak mau jadi lagu di Pulau Pinang, walaupun kita ada mufti, tetapi pembesar suara hanya boleh digunakan semasa azan sahaja. Masa benda-benda lain, kuliah dan sebagainya tidak boleh digunakan. Tetapi dengan semangat Melayu yang ada di Pulau Pinang, kita engkar arahan ini. Kita meneruskan syiar Islam seperti mana di negeri-negeri yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, para perwakilan sekalian. Ingat Abirah. Tentu ramai yang bertanya-tanya, kenapa perwakilan Pulau Pinang tidak mahu membawa isu kelemahan DAP. Saya rasa isu kelemahan kerajaan DAP di Pulau Pinang telah dibawa oleh setiap perwakilan dari negeri Pulau Mutiara sejak DAP memerintah Pulau Pinang. Dari isu terowong, penambakan laut yang mengganggu nelayan, pembangunan dan pencerobohan tanah tinggi, kenaikan kadar secas air berganda dan pelbagai lagi. Jadi kali ini kita lebih menumpukan kepada isu menyatukan ummah, menjauhkan halangan dan modernisasi perjuangan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli parti daripada 22,000 cawangan yang setia kepada parti. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya mengungkap serangkap pantun buat semua ahli UMNO seluruh negara. Dari Muar ke Pangkalan Kundur, sehingga sebentar di Pekan Asahan. Jangan takut, jangan berundur. UMNO berjuang berlandaskan keredaan. UMNO Pulau Pinang mohon menyokong ucapan dasar Presiden. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.